Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ikhwanul Ikram bin Awang Ali, nombor kad metrik 301596. Tugasan kumpulan ini meminta pelajar untuk mengambil organisasi tempatan dan juga organisasi luar negara dalam industri yang sama. Daripada kumpulan kami mengambil organisasi tempatan daripada syarikat Modenas dan manakala organisasi luar negara daripada syarikat Yamaha Motor. Saya akan membentangkan nama organisasi yang pertama kepada Modenas. Modenas singkatan kepada Motosikal dan Enjin Nasional Sendirian Berhad, di mana bekerjasama dengan dua syarikat penting di Malaysia, iaitu DRB Highcom Berhad dan juga Kawasaki Heavy Industry Ltd. Syarikat Modenas ini telah diasaskan pada tahun 1995 dan pejabat utamanya adalah di Gurun Kedah. Bagi Yamaha Motor pula, Yamaha berasal daripada nama pengasasnya, iaitu Torakusu Yamaha, yang menjadi perintis kepada pengeluaran alat muzik di Jepun. Yamaha Motor Corporation telah lama dikaitkan dengan kualiti dan kreativiti mencipta pengalaman beroda dua yang mendebarkan. Assalamualaikum, saya Norsila binti Abdul Jalil, nombor metrik 301651. Kumpulan kami telah memilih tajuk Modenas dan Yamaha Motor. Pemimpin organisasi Motosikal dan Enjin Nasional Sendirian Berhad, iaitu Modenas, diketuai dan dipimpin oleh Encik Roslan, iaitu CEO yang ditempatkan di Ibu Pejabat Modenas di Shah Alam, Selangor. Beliau bekerja di syarikat Modenas lebih kurang 7 tahun. Ini jumlah pekerja yang bekerja di Modenas adalah sebanyak 125 pekerja daripada pelbagai jawatan dalam melaksanakan tugas masing-masing. Okey, di sini carta organisasi untuk syarikat Modenas. Bagi syarikat Yamaha Motor pula diketuai dan dipimpin oleh Yoshihiro Hidaka, iaitu warga negara Jepun sejak tahun 2018. Beliau juga berkhidmat sebagai pengarah bebas di Yamaha Corporation. Beliau mengetahui syarikat pada April 1987. Tambahan pula terdapat sebilangan pekerja dengan jawatan yang berbeza di bawah kepimpinan beliau. Di sini dilampirkan carta organisasi bagi syarikat Yamaha Motor. Saya Lukas Azim, nombor matriks 301544. Saya akan membentangkan tarikh penubuhan, piagam pelanggan, bilangan pekerja dan bagaimana kedua-dua organisasi merancang, memimpin dan mengawal organisasi masing-masing. Tarikh penubuhan bagi Yamaha Motor ditubuhkan pada 7 November 1953. Arahan sulit daripada Presiden Genichi Kawakami kepada pegawai eksekutif Nippon Gaki untuk menghasilkan prototipe enjin motosikal. Seterusnya, terdapat kira-kira 5 atau 6 jenis enjin, tetapi hanya satu daripada kumpulan itu dipilih untuk dikembangkan menjadi satu produk. Pada 1 Julai 1955, Jabatan Pembuatan Motosikal telah dipisahkan kepada Nippon Gaki dan Yamaha Motor Co. Ltd. telah ditubuhkan. Yang terakhir, ibu pejabat bagi syarikat baharu itu terletak di Hamakita, Prefektur Shizuoka dan bermodalkan 30 juta yen. Genichi Kawakami merupakan presiden bagi syarikat tersebut. Seterusnya, tarikh penubuhan bagi Modenas, Motosikal dan Enjin Nasional Sendirian Berhad atau nama singkatannya yang lebih dikenali sebagai Modenas ialah sebuah syarikat Malaysia yang mereka bentuk, membangun dan mengeluarkan motosikal. Syarikat itu ditubuhkan pada tahun 1995 dan menyampaikan motosikal Modenas pertamanya pada November 1996, dinamakan Chris 110 model moped ataupun dikenali sebagai kuasa rendah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Damia Kristina binti Sazali, nombor metrik 301515 akan membentangkan tentang misi dan visi. Okey, misi dan visi bagi Modenas ialah Modenas tidak menerangkan secara jelas tentang misi dan visi syarikat. Namun apa yang boleh dikatakan, Modenas dalam usaha untuk menyediakan motosikal yang berkualiti tinggi, berinovatif dan dapat memenuhi keperluan pelanggan. Begitu juga dengan visi, di mana Modenas mungkin termasuk salah satu pemimpin dalam industri pembuatan motosikal dan memberikan impak positif terhadap mobilitas serta memperluaskan lagi kehadiran mereka di peringkat global. Manakala untuk Yamaha pula, misi Yamaha secara terperincinya juga tidak menerangkan secara jelas tentang misi syarikat. Namun apa yang boleh dikatakan juga, Yamaha Motor akan memastikan penyediaan produk yang lebih berinovatif dan berkualiti tinggi dalam bidang motosikal dan jentera kuasa. Yamaha juga lebih menekankan dari segi pengembangan teknologi, kepuasan pelanggan dan juga komitmen terhadap persekitaran alam sekitar dalam usaha untuk menjadi peneraju dalam industri motosikal nombor 1 di dunia. Okey, untuk visi pula, menjadikan Yamaha Motor sebuah syarikat yang dikenali secara global, memimpin dalam inovasi teknologi dan menyediakan pengalaman berkendara yang unggul kepada pelanggan.
Yamaha Motor juga telah menetapkan visi jangka panjang untuk tahun 2023 dalam Art for Human Possibilities. Visi ini mengatur 3 area fokus menggunakan robotik, iaitu advancing robotik, untuk menanggapi isu-isu sosial dengan cara unik Yamaha Rethinking Solution, dan transformasi mobility sebagai tema pertumbuhan bisnes yang sudah ada dalam perkembangan bisnes yang baru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk bahagian saya akan terangkan tentang aktiviti utama syarikat Yamaha dan syarikat Modenas. Kedua-duanya membuat pengeluaran produk motosikal berbagai jenis dan membuat penyelidikan serta pembangunan dalam menghasilkan sesuatu produk, dan ada juga proses tekanan dan kimpanan logam serta membuat warna ataupun semburan cat dan operasi pemasangan serta acuan suntikan dalam plastik, serta mereka mempunyai gudang untuk tempat penyimpanan motosikal yang telah Seterusnya disiapkan. saya akan membentangkan mengenai produk dan servis organisasi. Bagi syarikat Modenas, produk yang mereka keluarkan adalah mencipta skuter yang menarik untuk segmen pasaran yang mencari prestasi, keselesaan dan reka bentuk yang fleksibel. Skuter buatan Modenas adalah pilihan popular bagi mereka yang gemar untuk mengelilingi bandar. Yang kedua adalah Modenas menghasilkan motosikal berkapasiti tinggi dan sukan yang memenuhi keperluan penunggang yang minat kepada kelajuan dan prestasi yang luar biasa. Tujuan motosikal ini dicipta adalah untuk memberikan pengalaman kepada penunggang yang menggembirakan dan selesa dalam apa jua keadaan. Dan yang ketiga adalah Modenas memperkenalkan model peringkat permulaan yang inovatif dan ala mesra ke dalam pasaran motosikal elektrik. Seterusnya, servis Modenas berikan kepada pelanggan. Yang pertama adalah Modenas juga menyediakan perkhidmatan seperti pusat perkhidmatan dan penjualan untuk menjadikan perkhidmatan penyelenggaraan alat ganti dan pemerilehan motosikal baru mudah diakses untuk pelanggan. Yang kedua, Modenas menyediakan kursus pendidikan memandu. Hal ini kerana Modenas sedar betapa pentingnya pemanduan yang selamat dan mempunyai ilmu terhadap pemanduan. Seterusnya, yang ketiga, Modenas menyediakan pilihan pembiayaan mampu milik. Pelanggan kini boleh membuat pilihan untuk memiliki motosikal daripada syarikat Modenas dengan bayaran bulanan yang mudah. Hal ini dengan pendekatan seperti ini, Modenas mampu menaikkan lagi anggaran jualan kepada yang cemerlang. Yang terakhir, Modenas bekerjasama dengan rangkaian pengedar untuk menjamin bahawa barangan dan perkhidmatannya diterima dan diiktiraf di seluruh negara. Pengedar juga boleh mendapat manfaat daripada program bimbingan perniagaan untuk membantu mereka mengembangkan perusahaan mereka lagi. Hal ini dapat mengembangkan pengaruh Modenas dengan peniaga-peniaga yang lain. Seterusnya, bagi syarikat Yamaha Motor pula, produk yang mereka keluarkan adalah Yamaha Motor mencipta motosikal sukan yang berprestasi tinggi, di mana Yamaha ini terkenal dengan menggabungkan teknologi-teknologi yang baharu dengan mencipta motosikal yang penuh bergaya, iaitu model seperti YZF R1 dan juga YZF R6, di mana Yamaha ini menunjukkan penyediaan pengeluaran seperti ini memberi pengalaman kepada pelanggan mereka, ya, seperti pelanggan-pelanggan yang mencari kelajuan dan juga pelanggan-pelanggan yang minat kepada gaya. Seterusnya adalah Yamaha menggabungkan elemen reka bentuk tradisional dengan fungsi yang canggih, kerana motosikal ini dicipta direka untuk penunggang yang minat kepada gaya khas dan juga santai. Dan yang ketiga adalah Yamaha menghasilkan motosikal lasak ataupun motocross. Begitu juga dengan syarikat Yamaha, syarikat Modenas. Seterusnya, Yamaha juga menghasilkan skuter yang memberikan kecekapan bahan api, gaya dan kemudahan untuk memenuhi keperluan mobiliti bandar. Produk merupakan pilihan yang disukai untuk pengangkutan bandar di kawasan sesak. Model seperti yang terbaru adalah NMAX dan juga Aerox. Yang kelima, Yamaha menghasilkan model skuter elektrik seperti EC05. Ini mencerminkan kepada Yamaha Motor sangat cakna terhadap alam sekitar. Seterusnya, servis kepada Yamaha Motor. Yamaha Motor menawarkan penyelenggaraan dan servis yang menyeluruh kepada model yang mereka keluarkan. Untuk mengekalkan ketahanan dan prestasi puncak motosikal Yamaha, kedai servis sah di seluruh dunia menyediakan penyelenggaraan tetap dan pembaikan dan alat ganti yang tulen. Seterusnya, yang kedua, Yamaha Motor sama seperti Modenas, iaitu menyediakan pengguna dengan alternatif pembayaran
yang berbeza untuk membolehkan mereka memiliki model daripada Yamaha motor. Daripada ini, pelanggan boleh membayar secara bulanan dengan mudah untuk memiliki model-model daripada Yamaha motor. Seterusnya, Yamaha motor juga menyediakan kelas latihan dan keselamatan untuk penunggang motosikal kerana ia memahami betapa pentingnya keselamatan penunggang. Dan yang terakhir, Yamaha motor menyediakan program jaminan dengan tempoh yang tertentu. Waranti ini biasanya meliputi jangka masa atau pembatuan yang telah ditetapkan, memberikan pelanggan ketenangan agar mereka boleh menikmati motosikal Yamaha mereka dengan yakin. Untuk model Yamaha, kita boleh tengok mereka mempunyai pelbagai jenis motosikal. Di antaranya yang paling ramai di atas jalan raya Y15R. Tak kira di usia yang mana pun, muda atau tua, mereka menggunakan motor tersebut. Dan dari generasi yang lama, CC 135 telah lama kita gunakan LC, model LC 135, sehingga model V8 sekarang. Yamaha telah keluarkan produk itu tanpa stokkan dia punya model. Okay, jadi untuk kategori skuter pula, kita boleh lihat CC rendah di bawah 150, kita ada NMAX. Yamaha Y15 mengeluarkan skuter CC 150 model NMAX. Dan kita boleh tengok pula CC 250, di antaranya S-Max. Yamaha keluarkan model S-Max. Kemudian ada juga skuter jenis kecil, maksudnya jenis slim sikit. Kita boleh tengok ada Ego Gear. Untuk syarikat Modenas pula, mereka keluarkan produk Chris 110 dengan inovasinya membuat disc brake belakang dan depan. Kemudian mereka tambahkan lagi pengalaman mereka adakan Chris MR2 110cc juga, dan ada juga version skuter kecil yang dipanggil Karisma 125 cc 125. Ada juga yang mengeluarkan skuter jenis besar cc tinggi, jenama Elegant 250, dan ada motor jenis Naked Pulsar NS 160. Seterusnya berkenaan dengan pemegang saham. Pemegang saham bagi syarikat Modenas adalah Kawasaki, Sojit, Khazanah Nasional dan DRB Highcom, di mana memegang sebahagian besar saham daripada syarikat Modenas. Kawasaki Motor Corporation yang sebelum ini memiliki 9% daripada Modenas merancang untuk memiliki ataupun meningkatkan pemilikannya. Namun DRB Highcom masih memiliki majoriti saham. Bagi saham Yamaha Motor pula, sebahagian besar saham Yamaha Motor dipegang oleh Hong Leong Industri Berhad, anak syarikat kumpulan syarikat Hong Leong yang terkenal di Malaysia. Sejak 1978, franchise Yamaha, CKD, CBU dan ATV telah dianugerahkan secara rasmi kepada HLYAM di Malaysia. HLYAM ni singkatan kepada Hong Leong Yamaha Motor, di mana model pertama yang diperkenalkan di Shah Alam ialah varian model street ataupun model luar kawasan CKD Yamaha RX 100 pada tahun 1979. Seterusnya, saya akan menerangkan logo dan motor bagi kedua-dua produk. Okey, untuk Modenas pula, bila disebut tentang Modenas, ramai orang mengenali jenama tersebut sebagai sumber pengeluaran motosikal negara milik kita. Namun tidak ramai yang mengetahui bahawa Modenas sebenarnya merupakan salah satu syarikat pertama di Malaysia yang mengeluarkan motosikal dan jentera kuasa pada tahun 1965. Sejarah awal asal-usul logo Modenas bukan hanya sekadar huruf M, tetapi jika ia melambangkan Gunung Jerai, iaitu jika dilihat gunung tersebut jelas kelihatan dari kilang syarikat pembuatan Modenas tersebut yang telah bertapak di Gurun, Kedah. Logo ini dipilih untuk mencerminkan nilai negara kita dan identiti Modenas sebagai syarikat pertama Malaysia dalam industri kenderaan bermotor. Seterusnya, moto untuk Modenas ialah Modenas tidak menerangkan secara terperinci tentang motor syarikat yang khusus. Namun, ianya juga boleh dijadikan sebagai sebahagian daripada kempen pemasaran mereka. Oleh hal yang demikian, terdapat beberapa individu menyatakan bahawa moto Modenas secara tidak rasminya ialah Spirit of Modenas. Moto tersebut dipilih bagi menyemarakkan lagi produk keluaran buatan tempatan. Untuk logo Yamaha pula, sejarah asal-usul Yamaha pada tahun 1898, selepas penubuhan Nippon Gaki yang merupakan perintis kepada Yamaha Corporation pada hari ini, telah memutuskan untuk menggunakan garpu tala iaitu fork tuning sebagai simbol korporat dan menambahkan imej Phoenix Cina sedang menyepit garpu tala dengan mulut. Namun, selepas syarikat tersebut mengalami perubahan semasa, simbol garpu tala dan logo Yamaha akhirnya dijadikan sebagai simbol atau tanda dagang iaitu trademark standard untuk produk syarikat ini. Logo Yamaha merupakan gabungan daripada 3 segmen yang bersatu, membentuk corak segitiga. Setiap segmen melambangkan elemen utama iaitu teknologi, produk ataupun pengeluaran dan juga jualan.
Lambang segitiga ini melambangkan tujuan sebenar syarikat dan misi syarikat dalam memberikan kepuasan dan kegembiraan kepada pelanggan mereka di seluruh negara. Logo ini dipilih untuk mencerminkan nilai dan identiti Yamaha sebagai syarikat yang terkenal dalam industri kenderaan bermotor. Seterusnya, moto bagi Yamaha Motor ialah moto rasmi, iaitu Rev Your Heart. Moto ini telah dipilih kerana mencerminkan semangat dan kecintaan terhadap pengalaman berkendaraan dan kebebasan yang diberikan oleh produk pengeluaran Yamaha, terutamanya motosikal. So seterusnya piagam pelanggan bagi kedua-dua syarikat organisasi ini. Bagi Yamaha Motor, Yamaha Motor Group adalah untuk menjadi syarikat pencipta kendo yang berusaha untuk merealisasikan impian orang ramai dengan kebijaksanaan semangat dan sentiasa menjadi syarikat yang dicari orang untuk produk atau konsep yang menarik, seterusnya yang memberikan nilai luar biasa dan kepuasan yang mendalam. Berdasarkan falsafah korporat ini, syarikat ini sentiasa meneruskan cabaran baru, membawa kepada pembukaan pasaran baru, penciptaan produk unik dan pembangunan pelbagai jenis perniagaan. So, manakala Modenas pula, syarikat Modenas tidak menyatakan dengan jelas piagam rasmi mereka. Meskipun itu, syarikat ini menawarkan motosikal yang berprestasi tinggi melalui pelbagai saluran. So, bagi bilangan pekerja, Yamaha Motor, syarikat Yamaha Motor memiliki jumlah pekerja yang agak besar, mana setakat 31 Desember 2022 seramai 52.554 pekerja. Namun jumlah ini tidak begitu asing bagi sebuah syarikat yang memiliki banyak cawangan di pelbagai negara. So, bagi Modenas pula, syarikat Modenas tidak memperincikan jumlah bilangan pekerja yang mereka miliki di dalam syarikat tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang jualan bagi kedua-dua produk. Untuk Modenas, menurut sumber di berita harian online, penjualan motor jenama Modenas telah mencatat peningkatan penjualan motosikal meningkat sebanyak 47% sepanjang tempoh tahun kewangan pada 2017 dan 2018 berbanding dengan tahun sebelumnya 2016 dan 2017. Hal ini telah disahkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Bahagian Pengagihan Automotif, Pertahanan, Pembuatan dan Kejuruteraan, iaitu Datuk Abdul Harith Abdullah, telah mengeluarkan kenyataan di mana sepanjang tempoh 2017-2018, Modenas telah berjaya menghasilkan penjualan lebih 41,800 unit motosikal dengan model Pulsar dan juga model V15. Okey, untuk Yamaha Motor pula, menurut sumber di laman Sesawang Pandu Laju, Yamaha Motor telah mencatat penjualan motosikal Malaysia ke-14 terbesar dunia dan sekaligus telah menguasai di dalam pasaran Malaysia. Hal ini tercetus apabila pada tahun 2019, Yamaha Motor telah mencatat peningkatan dalam penjualan motosikal dalam tempoh 3 tahun berturut-turut selepas merasai zaman kejatuhan di paras terendah pada tahun 2013. Walau bagaimanapun, masih terdapat satu lagi jenama Jepun iaitu Honda yang juga sama naik mendapat sambutan dari Malaysia, namun masih tetap kalah dengan produk jenama Yamaha yang kini menjadi kegilaan ramai anak muda tak kira umur dan jantina. Ibu pejabat dan cawangan bagi syarikat Modenas. Ibu pejabat Modenas bertempat di Shah Alam, Selangor. Cawangan bagi syarikat Modenas ada 5. First, cawangan di Kedah, iaitu di kawasan perindustrian Gurun, Kedah. Kedua, di Jalan Raja Musa Aziz Ipoh di Perak. Ketiga, di Taman Tanah Tampoy, Johor Bahru. Keempat, di Taman Maju di Pahang. Dan last sekali di Shah Alam. Bagi syarikat Yamaha Motor, ibu pejabatnya di negara Jepun dan terdapat beberapa cawangan di negara Eropah, Afrika, Jepun ada 36 cawangan. Lepas tu di Asia, di Indonesia, Filipin. Kalau di negara Malaysia terdapat 5 cawangan di Ipoh, Perak, di Sungai Buloh, Selangor, di Pulau Pinang, di Kuantan, Pahang, dan last sekali di Johor Bahru. Untuk pesaing-pesaing utama syarikat Yamaha, kita boleh tengok saingan yang hebat dia adalah syarikat Honda, di mana pengeluaran Yamaha keluar, Honda pun akan keluarkan juga. Okey, boleh kita lihat untuk Yamaha ni dia punya reka bentuk dia lebih agresif, maksudnya lawa lagi lah berbanding syarikat Honda. Tapi Honda juga ada reka bentuknya yang tersendiri. Yamaha dinamik serta nampak moden sikit dengan berbanding Honda, dan cuma Yamaha dia tidak mengeluarkan dual cam. Dia motosikal dia semua kebanyakannya satu cam saja, single cam. Okay, rangka dia kita boleh lihat dia agak nipis untuk memaksimumkan potensi motosikal tersebut. Dia lebih slim lah, dia lebih light berbanding dengan Yamaha. Untuk Yamaha kita boleh tengok dia punya rangka body dia agak tebal sedikit, nampak kekukuhan dia,
perbezaan di antara dengan Yamaha dan syarikat Honda ini. Dia mempunyai kejuruteraan yang berteknologi tinggi juga, dan mereka praktikal serta komersional, dan mereka mengeluarkan produk motosikal RS150 dengan dual cam. Itu di antara inovasi yang Honda telah keluarkan. Untuk pesaing-pesaing utama syarikat Modenas ini, kita boleh lihat brand SYM, Samyang Motosikal. Okey, motor Modenas ni kita boleh tengok dia di antara motor yang tahan rasak. Kris lama tu, sampai sekarang masih lagi ada orang yang menggunakannya. Dan aksesorinya banyak boleh dicari di kedai-kedai alat ganti, dan mereka bentuk dia kita boleh cakap berkualiti tinggi lah berbanding dengan jenama-jenama yang lain. KSYM pula di antara syarikat yang lebih baru sikit lah dari Modenas, dan mereka mempunyai pelbagai reka bentuk yang inovatif juga, nampak moden, dan kos untuk milik tu mampu oleh masyarakat. Trend-trend dan isu-isu utama syarikat Modenas dan Yamaha merujuk kepada dua syarikat pemotoran, iaitu Modenas dan Yamaha Motor. Terdapat perbezaan ketara antara dua syarikat ni lah. Modenas merupakan syarikat pemotoran domestik dan mempunyai pasaran yang lebih kecil, manakala Yamaha Motor merupakan syarikat pemotoran ikonik dan sudah berada dalam industri ini lebih daripada 50 tahun. Malah Yamaha Motor merupakan antara syarikat pemotoran yang paling terkenal di seluruh dunia dengan nama yang besar seperti Ducati, Suzuki, Honda dan syarikat-syarikat pemotoran yang lain. Motosikal dan International Sdn Bhd iaitu Modenas merupakan syarikat permotoran nasional sejak 25 tahun, di mana mula beroperasi pada 1995. Bermula dalam industri pemotoran di Gurun Kedah, kemudian modal sebanyak 100 juta daripada DRB Highcom. Kini antara pencapaian yang telah dicapai oleh Modenas ialah, menurut laporan akhbar pada 2022, Modenas mengadakan hubungan kerjasama serta kolaborasi dengan Kawasaki. Hubungan kerjasama ini mendorong Modenas untuk lebih maju dan berdaya saing serta kompetitif dalam dunia pemotoran, di samping dapat meningkatkan tahap kecekapan dari aspek organisasi, teknikal serta teknologi pemotoran moden. Selain itu, antara pencapaian Modenas ialah menerusi inisiatif terhadap perjanjian bersama Giat Mara terhadap program bersama TVET. Laporan akhbar pada 2023 menyatakan bahawa perjanjian yang ditandatangani oleh Modenas dan Giat Mara adalah aspek kebajikan sosial, di mana Modenas membuka ruang dan peluang untuk usahawan muda dan pakar-pakar teknikal dalam bidang enjin dan pemotoran untuk menceburi dunia pemotoran moden ni, yang mampu memberi impak kepada syarikat serta membantu anak tempatan meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang teknikal permotoran. Berbeza pula dengan syarikat Yamaha, dia tubuh pada 1955, berpangkal di Jepang. Syarikat ni menebusi pelbagai pasaran dunia melalui produk pemotoran. Yamaha Motor ni merupakan produk pemotoran secara global, telah meluaskan pasaran di negara-negara besar seperti Amerika, Asia, Timur Tengah, Eropah dan Afrika. Menurut laporan berita yang dikeluarkan pada 29 November 2023, Yamaha Motor mengadakan hubungan kerjasama dengan negara Netherlands di atas projek 3D Human Disease Modeling Application untuk industri kajian farmaseutical. Cambahan corak perniagaan melibatkan teknologi moden telah membawa Yamaha Motor ke persada dunia dan meluaskan kuasa perniagaan mereka secara efektif. Selain itu, Yamaha Motor juga memulakan kerjasama strategik dengan membekalkan motor untuk pembekal makanan di Tanzania, Afrika pada 12 Disember 2023. Terkini, Yamaha Motor memperkenalkan perkilangan pemotoran mereka yang menggunakan tenaga solar sepenuhnya di selatan Fukuroi, Jepun pada 26 Disember 2023. Seterusnya, penilaian dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman syarikat untuk kedua-dua produk. Untuk Modenas, secara terperincinya tidak menjelaskan kekuatan produk mereka. Namun, menurut beberapa sumber di laman Sesawang, telah menjelaskan bahawa kekuatan Modenas ini adalah konsepnya yang agak mudah untuk digunakan. Selain itu, Modenas ini dikategorikan motosikal yang mempunyai harga yang agak murah dalam pasaran motosikal. Modenas mensasarkan golongan yang memerlukan pengangkutan asas yang mampu bilik. Motosikal Modenas mudah untuk diselenggara kerana mudah untuk mendapatkan alat ganti serta jimat bahan api. Kelemahan pula, Modenas secara terperincinya juga tidak menjelaskan. Namun, mereka menjelaskan bahawa kelemahan Modenas ini adalah dari segi reka bentuk sendiri, di mana rata-rata reka bentuk Modenas bersesuaian dengan peringkat umur yang lebih tua kerana konsepnya yang terlalu bersahaja.
Selain itu juga, kelajuan motosikal Modernas pula tidak memberangsangkan, di mana kelajuan di 110 km per jam juga tidak begitu laju berbanding dengan motosikal jenama lain. Peluang yang dimiliki oleh Modernas menurut Utusan Borneo, Modernas berpeluang untuk menguasai semula dalam pasaran motosikal kecil domestik menerusi rakan kongsi secara global. Hal ini terbukti di mana Modernas memiliki kejayaan selepas menjalinkan usaha sama dengan Bajaj Auto Limited, BAL, India. Menerusi teknologi yang ada di BAL, telah membuktikan bahawasanya yang pengeluaran motosikal kali ini dapat membantu Modernas dalam menghasilkan motosikal yang lebih tahan lasak serta menawarkan harga yang berpatutan. Ancaman untuk syarikat motosikal Modernas mungkin akan menghadapi pelbagai ancaman, termasuklah persaingan sengit dalam industri pembuatan, permintaan dalam pasaran serta cabaran dalam teknologi semasa. Faktor-faktor lain seperti sistem pemerintahan dan masalah bekalan juga boleh menjadi faktor utama kepada Modernas dari terus berkembang. Untuk Yamaha Motor pula, tidak dinafikan jenama Yamaha mendapat sambutan yang agak memberangsangkan. Hal ini kerana motosikal Yamaha mempunyai kelebihan atau kekuatan yang agak luar biasa. Kelebihan memiliki motor Yamaha adalah Yamaha mempunyai brand image yang kuat sehingga kan mampu untuk menarik minat dan perhatian setiap pembeli. Seterusnya, Yamaha menggunakan teknologi yang baru dan terkini di mana setiap pembuatan motosikal mempunyai kelebihan tersendiri dan tahan lama. Tidak ketinggalan juga, Yamaha mempunyai kelebihan pada enjin motor yang terbaik di kalangan jenama motosikal yang lain. Untuk kelemahan pula, kekurangan yang dimiliki oleh Yamaha kini masih bersaing sengit dengan Honda, di mana Honda juga mempunyai motosikal yang boleh menarik minat rakyat Malaysia untuk membeli. Dari segi harga, motosikal Yamaha mempunyai harga yang sedikit mahal berbanding dengan motosikal Honda yang menawarkan harga yang masih lagi mampu untuk dimiliki. Setiap jenama memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Namun, peluang yang dimiliki oleh Yamaha ialah Yamaha mempunyai peluang pasaran yang tinggi terhadap salah satu model motosikal mereka, iaitu Yamaha YZF R25, di mana motosikal tersebut mendapat permintaan yang luar biasa bukan sahaja di Malaysia, namun mendapat sambutan di Indonesia. Hal ini kerana motosikal tersebut mempunyai jentera kuasa yang tinggi dan harganya mampu untuk dimiliki oleh anak muda zaman sekarang. Yamaha juga mempunyai peluang menarik minat anak muda dengan menganjurkan pelbagai kejohanan dan membuka booth-booth untuk mempromosikan jentera Yamaha. Namun, ancaman untuk Yamaha ialah Yamaha mempunyai nama yang terkemuka sebagai syarikat pengeluaran motosikal global. Berkemungkinan besar menghadapi ancaman seperti persaingan sengit dengan syarikat pengeluaran lain seperti Suzuki dan Kawasaki, di mana kedua-dua produk tersebut mendapat sambutan yang baik di kalangan anak muda yang sukakan kelajuan. Selain itu juga, perubahan dalam keperluan pasaran serta faktor ekonomi global mampu menggugat kedudukan Yamaha dalam senarai yang terbaik. Ancaman tersebut memberikan tamparan yang hebat kepada Yamaha untuk terus mengekalkan produk mereka yang trendy dan berinovatif. Hala tuju serta masa depan syarikat Yamaha, mereka akan memajukan lagi dalam menghasilkan teknologi yang canggih untuk memudahkan lagi pemanduan dan mereka akan menghasilkan produk-produk yang memenuhi cita rasa pembeli tanpa mengira usia dan umur. Hala tuju dan masa depan Modernas pula, mereka cuba untuk memajukan lagi dalam bidang. Hala tuju dan masa depan Modernas pula, mereka cuba untuk memajukan lagi dalam bidang motoran dan menjadi satu ikon dalam pelbagai jenis sama ada skuter ataupun moped dan memenuhi juga cita rasa pembeli. So yang terakhir, bagaimana kedua-dua organisasi merancang, memimpin dan mengawal organisasi masing-masing. So bagi Yamaha Motor, yang pertama pendekatan kualiti. So syarikat ini sentiasa mengambil pendekatan berorientasikan pelanggan dalam usaha untuk mencapai keselamatan dan kepercayaan melalui produk dan perkhidmatan berkualiti tinggi. Dan sentiasa memberikan ketenangan pikiran, keyakinan dan rasa teruja kepada pelanggan. So yang kedua, sistem pengurusan. Sistem pengurusan kualiti syarikat diwujudkan berdasarkan piawaian ISO 9001 dan dasar kualiti seluruh kumpulan yang unik yang diisytiharkan oleh Presiden syarikat. Syarikat ini juga melantik jawatan kuasa untuk membuat pemantauan bagi memastikan penyiasatan dan pelaporan tepat pada masanya kepada pihak pengurusan. So yang ketiga, latihan peningkatan kualiti. So untuk latihan peningkatan kualiti berstrata setiap tahun kepada pekerja di bahagian pembuatan dan pengurusan kualiti untuk memastikan mereka mempunyai pengetahuan dan kemahiran berkaitan kualiti dan berkaitan kualiti yang tertanam. So yang terakhir,
meningkatkan kualiti perkhidmatan melalui latihan kaki tangan pengedar. So, kumpulan Yamaha Motor menganggap menyediakan perkhidmatan dan alat ganti melalui perkhidmatan selepas jualan sebagai misi penting yang membolehkan pelanggan menikmati kehidupan dan gaya hidup mereka secara menyeluruh melalui produk yang ditawarkan. So, bagi Modenas pula, yang pertama, mempelbagaikan model motosikal. Syarikat Modenas mengambil langkah untuk membuat pengeluaran sebanyak yang mungkin agar dapat memenuhi permintaan pasaran. Buktinya, syarikat ini mengeluarkan sebanyak 50 jenis model motosikal yang berbeza. So, yang kedua, pengambilan pekerja. Syarikat Modenas mengutamakan pekerja yang berkelayakan tinggi, cekap dan committed untuk menyertai pasukan dinamik syarikat. Syarikat ini akan melayan pekerja dengan penuh hormat dan bermotivasi diri untuk cemerlang. So, yang ketiga, syarikat Modenas juga bekerja sama ataupun mempelbagaikan dan meluaskan jangkauan ke pasaran antarabangsa. So, maksudnya di sini syarikat Modenas bekerja sama dengan beberapa pengeluar motosikal global seperti Guangyang Motor, CO, jadi Taiwan, Zhongqiang Zhongshan, Engine Manufacture. So, yang seterusnya China dan Bajaj Auto BL India dalam meluaskan jangkauan ke pasaran antarabangsa seperti Kris, Amerika Selatan, Rusia dan Thailand. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai analisis SWOT di antara Modenas dan juga Yamaha Motor. Bagi Modenas, kekuatan Modenas adalah pasaran Malaysia memerlukan motosikal kecil seperti pengeluaran model Modenas. Yang kedua, mampu dimiliki di segenap lapisan masyarakat, ianya kerana harganya yang begitu murah dan senang untuk didapati. Dan yang ketiga, reka bentuk produk yang memikat kepuasan pelanggan. Yang keempat, alat ganti yang mudah didapati dan murah dalam pasaran Malaysia. Dan yang terakhir, penggunaan bahan api yang jimat. Bagi kelemahan Modenas pula, yang pertama, alat ganti yang mudah rosak dan kurang tahan lasak. Dan yang kedua, pengeluaran motosikal tidak mencapai impian pada penggemar jiwa kelajuan. Ianya Modenas ini tidak mementingkan sangat kepada kelajuan. Yang ketiga, golongan muda kurang minat pada jenama Modenas. Dan yang terakhir, Modenas perlu menambah baik reka bentuk bagi memikat hati golongan orang muda. Seterusnya, opportunity, iaitu peluang kepada pihak syarikat Modenas. Yang pertama, mampu menguasai industri permotoran di Malaysia standing dengan jenama daripada luar negara. Kedua, produk Modenas mampu milik untuk di setiap lapisan masyarakat. Yang ketiga, semakin banyak syarikat-syarikat besar di luar negara membeli saham Modenas. Dan yang keempat, dengan menawarkan perkhidmatan kelas latihan memandu dapat menarik minat golongan muda untuk menyertainya. Bagi ancaman ataupun threat kepada syarikat Modenas, yang pertama, bersaing dengan syarikat permotoran yang terkenal di seantero dunia seperti Kawasaki, Yamaha, BMW dan KTM dan sebagainya. Yang terakhir, ancaman kepada Modenas adalah kerjasama dengan rakan strategik bagi mengukuhkan lagi pengeluaran model-model yang baharu. Seterusnya, bagi syarikat Yamaha Motor pula, kekuatan Yamaha yang pertama adalah sentiasa mengikuti tren semasa dengan reka bentuk model yang menepati cita rasa pengguna. Yang kedua, alat ganti yang mudah dalam pasaran Malaysia. Yang ketiga, memberi perkhidmatan yang baik sehingga boleh dipercayai oleh setiap lapisan masyarakat. Yang keempat, menjadi idaman golongan muda pada masa kini sehingga sanggup untuk menyimpan model-model lama seperti RXZ, seperti EX5 dan dijual dengan harga yang tinggi. Bagi kelemahan Modenas pula, kelemahan Yamaha Motor pula, yang pertama, tidak semua mampu memiliki model daripada Yamaha kerana harganya begitu tinggi di pasaran Malaysia. Yang kedua, alat ganti yang mudah didapati namun dengan harga yang tinggi. Yang ketiga, perlu menambah baik dari segi model tahan lasak kerana bersaing dengan jenama seperti BMW, KTM dan sebagainya. Seterusnya, opportunity ataupun peluang kepada Yamaha Motor. Yang pertama, menguasai industri permotoran khususnya di Malaysia setanding dengan jenama yang lain. Yang kedua, pemain saham dunia yakin dengan perniagaan Yamaha Motor. Yang ketiga, menjadi tumpuan golongan muda untuk menceburi bidang permotoran. Bagi ancaman ataupun threat kepada Yamaha Motor, yang pertama, bersaing dengan jenama yang dikenali dunia dalam bidang permotoran. Yang kedua, iklim persaingan semakin kuat di pasaran dan peraturan Yamaha peraturan Yamaha cepat berubah. Ianya kerana peraturan-peraturan contohnya dalam waranti, mereka berubah daripada setahun kepada 6 bulan. Dan itulah antara Kesimpulannya, merujuk kepada kajian yang dijalankan, pencapaian kedua-dua syarikat jelas menunjukkan bahawa Modenas perlu lebih proaktif dalam perniagaan mereka, mencari peluang baru serta memperluaskan kerjasama secara global dengan syarikat-syarikat pemotoran yang lain. Hal ini agar teknologi pemotoran dapat diserap dan akhirnya Modenas mampu melahirkan pakar-pakar teknologi pemotoran yang kompetitif dalam membawa nama syarikat pemotoran tempatan ini ke dunia luar.
Bagi Yamaha Motor pula, kestabilan jenama pemotoran mereka membuatkan percambahan dan eksplorasi perniagaan tanpa sepadan, membolehkan mereka menceburi pelbagai bidang teknologi terkini dan di akhirnya mereka berjaya menguasai bidang pemotoran di seluruh dunia.